di engineer bertauliah. Syabak adalah seorang lulusan IT UIA dan kemudian editor. Dia buat banyak misi kemanusiaan di seluruh dunia dan sekarang dia adalah seorang editor kanan berita. Jadi saya ambil, saya cadangkan kalau tuan-tuan dah berusia baca, kena bagi pada anak. Saya fikir buku ni cara mereka pilih rencana, mereka simpulkan kepada saya supaya orang muda membaca dan dapat melihat bahawa dunia yang mana mereka lalui sekarang, mereka dipandu oleh apa untuk bergerak ke depan. Jadi saya pilih itu. Jadi kebanyakan rencana-rencana saya tentang Tan Sri Tony Fernandez, rencana saya tentang Tan Sri Bukhari, tentang apa semua dia orang gugurkan. Mereka anggap kata itu bacaan untuk orang-orang yang bukan generasi mereka. Jadi kontennya lebih rugged, lebih dark, lebih gelap, supaya orang faham untuk keluar daripada usia muda. Kalau dilanda oleh dunia gelap, bagaimana kita nak memindahkan diri kita dan mempunyai cita-cita. Jadi saya pilih berdasarkan apa yang mereka sarankan. Walaupun sebenarnya saya nak story Tan Sri Tony Fernandez ada dalam ni, Tan Sri Azman Hashim ada dalam ni. Tapi kata mereka, story tu tak begitu inspirate kepada anak-anak muda yang berada dalam galau. Jadi mereka pilih lah. Dan ini adalah 60 rencana. Dia 60 rencana, tuan-tuan, terajuk dia 100 lebih. Sebab satu rencana tu ada lebih daripada 2 tajuk, 3 tajuk. Okey? Saya harap saya boleh dapat 100 log. Siapa nak tanya apa, tanyalah. Sambil kita dah lajak ke buku ni. Ramai orang log combo apa? Okey. Tak ada orang log combo 200 5 orang log combo 200, 8 buku 200. Sebab mungkin yang banyak dah log kan semalam. Semalam dah log banyak dah. Buku ni sebab kita jual pun semalam 135 set. Afterlife ada 10 set. 145 set. Sebelum tu saya dah jual setakat 80 set, 200 lebih set dah. Maka tu saya lancarkan buku ni. Kata nak combo, ambil lah combo 70, combo 100. Ingat lepas ni dia tak keluar harga tu lagi dah. Hari ni dan malam ni saja. Saya limitkan 200 set. Sebab saya pun nak cari sedikit profit pada buku ni. Sebab saya nak terbitkan buku keempat saya. Ni satu. Ni anekdot satu, ni dua. Lepas tu ada kembara yang sekarang ni dah siap tunggu print dia. Hujung April akan masuk tu tentang kita. Tu confirm lah dia print 12,000 naskah. Sebab dia besar. Mereka ada network. Saya malah nak promote kerana saya nak kena jual baju, saya nak kena jual buku lain. Jadi saya print edisi ni 1,000 je. Lepas edisi ni barulah datang perjalanan antarabangsa saya. Pengalaman Ethiopia, pengalaman Takbai, pengalaman saya di Afghanistan, pengalaman saya di garisan perang Lebanon, pengalaman di Palestin, Israel, semua ada dalam buku yang hujung April. Dan edisi tu rasanya RM80. Yang ni saya jual 70 hari pengenalan. Nanti bila saya start review, turun di TikTok, dia akan jadi 80. Kerana kita nak cepatkan jual, saya perlukan beg kuning. Kita pun dah daftar JRA Stream. Kita pun dah capai 118,000 orang. Saya fikir kata kalau saya aim jualan di TikTok 600, jualan di FB 400, insyaAllah lah kot. Dalam bulan Mac boleh habis. Sebab tu saya tak nak ganggu bulan April untuk beri laluan kepada buku baru saya, Anekdot Kembara. Laju lagi orang log, 80 dah. Siapa nak apa-apa soalan? Apa dia? Okey, Lok dan M. Nasir kawan sekali. Mereka belajar di Nanyang Institute di Singapura. Mereka saling berkenalan daripada mereka muda. Mereka senior pada saya. Berarti mereka become a close friends in late 70s ataupun late 70s. Pasal M. Nasir, lagu pertama dia keluar 1979. Berarti Lolok dengan saya, tua dia pada saya 10 tahun ke 11 tahun. Tua dia pada saya. Berarti saya 57, M. Nasir 67, 10 tahun lah. Dan Lolok rasanya setahun lebih tua pada M. Nasir. Dia, mereka adalah classmate di Singapura. Kemudian M. Nasir datang dah berjaya di Kuala Lumpur. Jadi Lolok memuncul di Kuala Lumpur. Bila Lolok muncul di Kuala Lumpur pada tahun 80-an tu, dan kemudian dia belum aktif menulis lirik, 87-88 dia kawan dengan saya. Kemudian kami banyak bertukar buku. Lolok masa datang dekat saya tak consider dia sebagai penulis lirik. Kami panggil dia sebagai kutu lepak kerana dia dikenalkan oleh Joe kepada saya, Joe Hamid. Joe Hamid kenal Lolok ni pula di Bullhead, sebuah pub terkenal di Central Market. Jadi kerana kami dia orang ni bagus dalam English.
Jadi kalau mereka nak buku Inggeris, saya ni pula Malin Ghazali fikir, bagi saya banyak buku-buku Rusia dalam bahasa Inggeris yang orang Malaysia waktu tu tak baca sastra Rusia. Saya dah baca Pushkin, saya dah baca Gorky, saya dah baca Dostoevsky, saya dah baca Tolstoy daripada buku-buku yang Pak Malim bagi. Jadi bila mereka nak dapat buku-buku ni di Malaysia tak ada. Pak Malim beli bila dia travel, dia adalah seorang jurusan A kerajaan dan dia travel pergi overseas, dia beli buku balik mesti dia bagi saya. Buku-buku terbaik edisi kulit tebal. Dia punya sayang pada saya arwah ni kerana saya ni suka membaca dan seorang budak jalanan yang patuh. Dia pun sedih tengok hidup saya makan minum tak teratur, rumah belum tentu ada. Jadi dia hadiahkan saya buku kerana bila setiap kali dia berbual dengan saya, dia terkejut kerana buku-buku yang mana dia simpan tak sempat baca, semua dah saya baca. Berarti saya baca kerana saya beli tepi jalan, saya pinjam pada orang. Jadi sejak tu dia kata, aku tak pernah jumpa pembaca yang boleh baca, boleh hafal, boleh tekun, boleh ingat macam kau nak. Sejak tu dia balik, dia hadiah. Saya sendiri menerima tak kurang 50 buku berkualiti tinggi daripada Pak Malim. Jadi bila mereka tahu, Joe ni tahu sebab dia baik dengan saya dah, Joe ni. Joe kata kat Lok, kalau kau nak buku-buku bagus, ada satu brother. Dia ni memang buku-buku Rusia semua yang terjemahan Inggeris ada dekat dia. Lok excited datang kawan dengan saya. Tapi bila berkawan, kami tak jadi berkawan diikat oleh sastra Rusia. Kami diikat oleh Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Sebab Zain ada dekat situ. Lolok ada. Zain adalah penulis mistikal Melayu. Zain dah terror dah, dia dah cover dah Tufat An-Nafis, Sejarah Kebangkitan Raja-Raja Pasai. Zain baca semua hikayat. Hikayat Palembang, hikayat Merung Mawangsa, sebut je hikayat, terutama hikayat Panji Semarang. Dia master. Dan dia juga master dalam Tufat An-Nafis. Jadi bila sampai tak jadilah sembang sastra Rusia. Saya, Zain dan Lolok ni mulalah bercakap tentang kedudukan bahasa Melayu. Sama ada kita nak ambil teks bahasa Melayu daripada migrasi Sanskrit, kita nak ambil teks bahasa Melayu daripada peradaban pengaruh Hindu, kita nak ambil teks bahasa Melayu daripada datangnya era hikayat yang dipengaruhi juga oleh pembentukan feudalism kehinduan, hinggalah ke era hikayat Islam. Jadi kami saya jadi Lolok mula mendapat benda baru yang dia tak dapat di Singapura, iaitu runut Melayu. Buah tu kami mula mencintai kamus lah, kerana Zain ni raja kamus. Kemudian kami mula bercerita. Zain tak begitu berminat tentang Andalus dan juga Osmani. Lolok berapa tahun kemudian lah, 5 tahun kemudian Lolok menjadi seorang yang sangat, bila dia nak pindahkan M. Nasir punya Canggung Mendonan tu, Raikan Cinta, Kias Fansuri tu, dia dipengaruhi oleh sastra Nusantara. Kemudian kalau saudara tengok lirik M. Nasir berkembang pergi kepada sastra Eropah, itu dia dipengaruhi oleh Andalus. Kami buatlah jadi rakan bual yang sangat akrab sampailah 1994. Kemudian masing-masing lah, Lolok pun dah berjaya dengan Ella USA. Banyaklah Lolok pun dah top. Saya pun dah moving pergi ke kami rapat sampai 98, kemudian saya pun moving dah pergi menerbitkan edisi siasat, semua kami jarang berjumpa. Tapi semua orang dah sukses dalam kerjaya. Zain waktu tu dah jadi editor Dewan Sastra. Kemudian Zain baru balik daripada England. Zain pergi belajar master dia di England, kemudian dia jadi editor Dewan Sastra. Kemudian Zain bekerja dengan Yayasan Dakwah. Saya pula sibuk dan kami kekal hinggalah 2008 Lolok kembali ke Rahmatullah. Itu cerita dia. Dia adalah pengaruh daripada perbualan yang sangat progresif dalam 3 orang memiliki struktur cara yang berbeza. Saya yang lebih dianggap sebagai urban moderate kerana saya dipengaruhi oleh Rolling Stone, oleh Bob Dylan, oleh Beatles, terutama oleh muzik barat. Saya ni datang daripada Woodstock culture. Saya dipanggil sebagai hippies literature. Kemudian Zain datang daripada konservatif Malay, fundamental Melayu yang sangat kuat pegang kepada asas. Tak akan ada satu perkataan Inggeris apa semua dalam dia. Asas perkataan dia patah balik ke dalam bahasa Melayu. Tak jumpa jangan mengembara ke bahasa Inggeris. Jadi dia runut bahasa dia. Nah, Lolok seorang yang ingin mengubah ideologi dalam muzik di mana lirik tidak lagi lirik-lirik cinta, lirik dia nak buat revolution dalam lirik, dan dia datang daripada seorang yang hidup dalam tradisi Melayu Singapura yang terdedah kepada sastra barat. Dengan rasa terkejutnya baru dia sedar hebat menjadi Melayu adalah bila balik ke runut Melayu. Kemudian bila dia pergi ke Mekah, hebatnya seorang Melayu adalah kembali ke runut Islam. Itu migrasi perjalanan Lolok yang mempengaruhi hampir 500 lirik-lirik dia. Ada saya cerita Lolok antara artikel yang panjang dalam buku ni. 100 dah capai, 100 buah dah capai.